Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Tuan Musyid, Tuan Imam, Tuan Haji, Tuan Hajah, abang-abang, kakak, adik-adik, sidang jemaah muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama dan lamanya puji-pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucapkan kesyukuran setinggi-tinggi, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita akhirnya bertemu sampai tiba kita dalam bulan yang kita cita-citakan, masa yang kita idam-idamkan, yang kita dah minta dengan Allah, kita doa dengan Allah sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum daripada malam ini. Sekurang-kurangnya 2 bulan kita dah minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak bertemu dengan Ramadan ini 2 bulan daripada hari ini. Kita minta dengan Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, dan bermula daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban, sambung pada bulan Sya'ban. Wa barik lana Ramadan, nak berjumpa dengan Ramadan. Itu kita punya tujuannya. Dan pada hari ini malam tadi dah kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa, hari, bulan yang kita idam-idamkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak cerita bukan semua orang dapat. Nak cerita benda ni bukan semua orang dapat. Hadiah Ramadan daripada Allah Subhanahu wa taala ini bukan semua orang dapat. Yang dapat siapa? Yang dapat adalah orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi apa lagi yang kita nak ucapkan? Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa Ramadan pada tahun ini. Untuk merasa Ramadan pada tahun ini. Jadi Ramadan ni hadiah yang kita tak boleh sia-siakan. Dah dapat, kita kena hargai. Minta, dah dapat, kita kena hargai. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Nak gunakan dengan sebaik-baiknya, nak dapat rasa nikmat yang sebenar-benarnya, tuan-tuan, untuk Ramadan ni macam biasa. Kita kena buat persiapan. Kita kena buat persediaan. Tak ada kejayaan tanpa persediaan. Tak ada kejayaan tanpa persiapan. Besok kita nak lawan bola, malam ni baru nak pergi beli bola. Malam ni baru nak cari kasut. Mana kasut? Dah lama tak main. Besok nak lawan badminton, nak lawan di Congwei Tangkap. Malam ni baru cari raket. Malam ni baru nak beli raket. Pendek kata, tak ada harapan dah tuan-tuan. Pendek kata, tak ada harapan dah kita. Kalau macam itulah persiapan kita, kalau macam itulah persediaan kita. Jadi macam mana tuan-tuan, persiapan dan persediaan kita adalah lebih awal, lebih lama. Yang mana Nabi SAW dah ajar kita, beritahu kita sekurang-kurangnya persiapan kita tadi adalah 2 bulan sebelum daripada Ramadan ini. Kurang-kurang persiapan kita 2 bulan daripada Ramadan ini. Ini kurang-kurang. Ini persiapan orang biasa. Persiapan orang salafus salih, mereka bersiap daripada Ramadan yang lepas. Habis Ramadan, mereka dah bersiap untuk Ramadan tahun depan. Dah pasang doa, dah pasang niat, dah buat persediaan dan persiapan. Ini orang biasa, umat biasa macam kita ni, siap kita daripada bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Syaban
masuk bulan Ramadan. Dah tahu dah Ustaz, nak apa nak cerita lagi? Dah sampai dah Ustaz, nak apa nak sembang lagi? Betul dah. Persiapan kita, persediaan yang kita cerita selalu lah, banyakkan amal, banyakkan ibadah, banyakkan puasa, banyakkan zakat, banyakkan sedekah, banyakkan Quran kan sebelum masuk Ramadan, supaya kita senang, supaya kita dapat buat pecutan dalam bulan Ramadan. Kalau tak memang tak boleh pecut. Memang berterapu, terbarai. Kita tak ada apa benda. Get set ready go, tu kita tak ada. Get set, betul tak? Dengan cikgu kan marah. Saya tu dah salah. Ready kata dia, tapi saya tak ingat, tapi macam tu lah. Get set, bulan Rejab. Ready, bulan Syaban. Go, bulan Ramadan. Kalau kita tak get set, tak ready ni, memang nak agu lah. Dengan kasut tali tak ikat, dengan apa, tracksuit tak cebut lagi, nombor tak pasang lagi. Orang go, kita sibuk nak pasang tali kasut. Orang go, kita baru nak masukkan baju dalam seluar. Memang tak fikirlah. Jadi bila kata go pada bulan Ramadan, kita dah set, dah ready pada bulan-bulan sebelum dia. Itu pada amal kita, pada ibadah kita. Yang ni yang kita nak buat pecutan dalam bulan Ramadan ni. Kerana apa? Kerana antaranya gandaan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, ada persiapan, persediaan yang kita selalu lupa. Ada persediaan, ada persiapan yang selalu kita lupa, terlupa, dan ada kadang-kadang orang buat lupa. Ada yang lupa, terlupa, dan ada buat lupa. Alah, tak payah kata dia tadi apa tu. Benda persiapan yang kita terlupa ataupun ada orang buat lupa itu, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak, persiapan itu adalah qada puasa. Persiapan itu adalah persiapan qada puasa. Dia lupa nak qada puasa lama-lama dia dulu. Zaman-zaman pop ye. Zaman-zaman apa benda tu? Yang CD kat leher tu. Apa benda tak tahu kan? Rap. Zaman-zaman rap for you to see. Zaman-zaman for you to see. Slow song kan? Dia lupa, ataupun dia terlupa, ataupun dia buat lupa untuk qada puasa pada masa-masa dulu tadi. Sedangkan puasa tadi hutang kena bayar. Hutang tetap hutang. Ini bukan main-main, bukan hutang along, bukan hutang ceti, tapi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ibadah puasa ni kita tak boleh buat tak tahu, main kita ala kira burn je, tak boleh. Berapa hari yang kita hutang, kita kena usaha, kita kena ingat, kita kena ganti semula qada. Dengan kata qada puasa kita tadi menjadi satu kefarduan wajib. Salah satu daripada puasa wajib selain daripada puasa Ramadan adalah puasa qada. Puasa qada mesti qada, kena qada puasa kita. Berapa hari tak ingat pun kena buat. Sampai bila nak buat? Ustaz, kalau tak ingat berapa hari saya qada, kata ulama, Allah akan bagi hidayah pada kita. Buat je sampai kita rasa ringan, sampai kita rasa lega, ada perasaan lega, senang hati. Barangkali aku dah selesai dah qada puasa-puasa aku yang lepas, yang telah berlalu zaman-zaman jahiliyah tu. Itu barangkali kena buat, tuan-tuan, kena buat. Ini puasa yang mesti kita buat selain daripada puasa Ramadan kita, yang mana kita nak buat sebelum tiba Ramadan setiap tahun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang puasa qada ini adalah kerana mereka meninggalkan puasa. Kenapa kena puasa qada ni? Sebab mereka meninggalkan kewajipan puasa.
Ada yang meninggalkan kewajipan kerana diharuskan, memang diharuskan, maka mereka pun mengambil peluang tadi, kesempatan tadi, atas keharusan tadi, mereka meninggalkan kefarduan puasa. Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kadang-kadang ada yang pula memang tak nak puasa, memang tak nak puasa. Dia jadikan alasan, cari alasan, buat alasan tak nak puasa. Ini memang banyak berlaku sampailah bila-bila, daripada dulu, sekarang dan selama ni. Rasanya benda ni memang ada. Kalau cerita pengalaman tangkap orang tak puasa ni, macam-macam cerita kan. Depan mata isap rokok, dia nampak kita datang, dia buang. Orang tak tahu je. Apa benda asap ni? Ini bukan asap, kata dia. Ini kabus, embun pagi, kata dia. Embun pagi depan mata. Embun dengan asap kita tak kenal, kata dia. Makan berjemaah 1 kilau tak puasa. La ilaha illallah. Ingat semayang jemaah, makan jemaah tak puasa. Macam-macam cerita lah tuan-tuan. Ini orang yang tak berpuasa, memang tak nak puasa. Orang macam ni kena ganti. Kena kau tak puasa ni. Ini yang tak masuk dalam kitab, tak masuk dalam buku. Yang masuk dalam kitab dan buku, orang yang diharuskan tak puasa, siapa yang kita tahu? Orang musafir lah. Orang yang musafir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat yang baik, urusan yang baik. Contohnya mencari rezeki. Musafir kena silaturahim. Musafir ni tuan-tuan, berapa hari? 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan. Hari perjalanan 1 hari pergi, 3 hari tinggal, 1 hari balik. Jadi jumlah berapa? 5 hari. Jumlah 5 hari. Ini orang musafir. Mereka ni diharuskan berbuka atau tidak berpuasa. Dan orang macam ni. Tapi sekarang, zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau bulan puasa, musafir lagi seronok. Naik kereta Hilux, kereta Toyota, kereta Honda, BMW. Lagi seronok musafir. Bulan Ramadan. Yang suruh bini bawa. Yang kita bawa, penat. Suruh bini bawa. Tengok, dapat buka dekat Temelur, Patin tu kan. Balik kan dapat buka dekat Bandar kan. Seronok tu kan. Lagi puasa, lagi seronok musafir sekarang lah. Jadi macam kuranglah sesuai orang musafir zaman sekarang. Tapi boleh juga orang tadi cari rezeki kan. Ada urusan cari rezeki. Memang Allah Maha mengetahui kenapa di bagi ni adalah kepentingan pada orang-orang yang musafir tadi. Orang yang boleh pula berbuka ataupun tidak berpuasa, diharuskan berbuka atau tidak berpuasa tadi, siapa? Orang yang uzur kerana sakit ataupun uzur dengan sebab tu. Ini pun boleh juga. Memang tak boleh puasa, dah tua dah bapak saya 99 tahun. 99 tahun. Maknanya dah sakit, memang tak ada harapan sembuh. Kalau puasa mudarat. Jadi orang macam ni diharuskan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sakit nak tengok juga sakit macam mana. Kalau orang tua tu lain cerita, kena uzur dah tua. Yang tak nak puasa ni, saya tak boleh puasa ustaz. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Cagu kata dia. Cagu kau tak puasa. Apa kena-mena cagu dengan tak puasa? Tak ada hubungan pun tuan-tuan dan. Biasanya orang yang sakit tak puasa ni ataupun penyakit bulan Ramadan tiba-tiba, ada penyakit apa? Gastrik lah. Gastrik. Dan selalunya gas tak banyak. Terik dia banyak. Gas tak banyak pun. Terik dia banyak. Terik dia banyak. Itu ciri-ciri gastrik lah. Kita tahu. Jadi tuan-tuan nak cerita gastrik ni betul. Kalau betul lah dia gastrik, memang bahaya.
Sebab kalau dah ada gastrik, cepat-cepatlah berubat. Cepatlah berubat, supaya dia tak melarat. Kalau dia melarat, nanti dia jadi ulcer. Dia jadi ulcer. Kalau ulcer pun kita buat tak tahu, tak apa, tak kisah. Aku kuat, aku rasa, nanti dia jadi GERD. Dia jadi GERD. GERD, tuan-tuan, dah mula. Dah mula kita rasa memang kita tak boleh bawa. Sebab apa? GERD dia ganggu otak. Dia ganggu badan. Dia tak ganggu perut, tapi dia ganggu badan. Badan seram, sejuk, nak demam, tapi tak demam. Seram, sejuk, nak demam, tapi tak demam. Lagi-lagi bulan wabak macam ni. Musim wabak macam ni. Rasa demam, tapi tak demam. Bimbang tak kita? Bimbang lah. Semua dah cucuk hidung je lah dia. Nak demam, tapi tak demam. Nak demam, tapi tak demam. Pening, kejap, okey sekejap. Pening kejap, okey sekejap. Belum melarat, jadi GERD, ubat cepat. Kalau biar juga buat nak tahu, akhirnya dia jadi kanser. Jadi kanser usus nanti tuan-tuan. Air bimbang. Kena ambil perhatian juga. Kita tak boleh buat ingat ketawa-ketawa listrik ni. Jadi sebelum bulan Ramadan, kita rawat. Kalau betul memang tak boleh puasa, kena ada surat doktor. Kena ada surat doktor. Kena surat doktor. Kena. Bagaimana kita akur dengan majikan kita? Kenapa tak kerja? Kena ada surat doktor, MC. Begitulah. Lebih daripada itu sepatutnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kena lebih daripada itu. Kena ada surat kebenaran daripada doktor Muslim yang adil, yang faham. Jangan ambil surat daripada Dr. Acong, Dr. Ramalingam. Woi, you tak boleh puasa, mati kata. Betul. Dia tak faham. You kalau puasa, you mati. Betul. Dia mau cakap Dr. Ramalingam, Dr. Acong. Dia tak faham kepentingan kelebihan puasa. Cari doktor Islam yang adil, yang faham tentang fadilat kelebihan puasa. Orang Islam menjadi adil, dia ada ilmu agama. Orang macam ni yang kita tak faham, tuan-tuan. Doktor yang macam ni, dia akan usaha bantu kita, tolong kita, cari jalan, cari ubat, cari ketua, cari tips. Seboleh-bolehnya dia nak kita berpuasa. Sebab dia tahu puasa tu adalah ubat. Puasa tu sebenarnya ubat. Ada satu cerita lah. Cerita ni dekat negara Arab. Setiap kali bulan Ramadan, orang kaya jutawan Arab ni, dia tak puasa. Bagaimana cara dia tak puasa? Dia lari pergi melancong ke Eropah, melancong ke negara-negara orang putih. Tiap kali Ramadan, pergi berjalan anak beranak. Berlarutan, seronok lah. Duduk dekat Perancis, makan minum apa orang kisah. Bukan di Ramadan kat sana. Ramadan ada, tapi tak ada benda rasa Ramadan kat sana. Tiap-tiap kali Ramadan, inilah kerja dia. Berlalu kurang lebih 10 tahun, tuan-tuan. Akhirnya apa? Allah datangkan ujian kepada dia. Sakit perut. Yang mana penyakit perut dia tadi dah berubat. Berpuluh, beratus doktor. Ratus ribu, juta duit dah habis. Tak baik-baik, tak hilang-hilang sakit perut dia tadi. Macam mana, apa lagi nak buat? Akhirnya dia berjumpa dengan satu doktor Muslim. Doktor ni tanya dia tentang latar belakang diri dia. Bila doktor ni dah tahu dia ni jenis memang tak pernah puasa, kata doktor tu, cuba Pak Syekh puasa tahun ni, tengok apa macam. Saya rasa cuba Pak Syekh puasa untuk tahun ni kalau nak baik. Orang ni kalau dengar cerita nak baik, dia buat dia betul. Orang sakit nak baik, sanggup tuan-tuan buat apa saja. Kalau Pak Syekh nak baik, puasa pada tahun ni, cuba puasa pada tahun ni. Okey, betul, saya puasa tahun ni. Nak sihat puasa lah. Dia pun puasa. Takdirnya tuan-tuan, tak sakit, hilang sakit. Dan bila berakhir Ramadan, dia pergi buat cek doktor, penyakit yang diidap dia dah hilang. Tak tahu pergi mana. Tuan-tuan. Tuan-tuan, ini cerita betul. Ini bukan cerita buat-buat, ini cerita betul. Ini hikmah puasa
dan Allah nak bagi petunjuk pada dia tentang kelebihan daripada orang berpuasa tadi. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang diharuskan, diberi keharusan? Orang hamil, orang yang hamil. Orang hamil tu orang perempuan lah, tak ada lelaki hamil. Lelaki hamil tak ada. Orang hamil juga, perempuan yang hamil juga harus diberikan keharusan sekiranya memberi mudarat kepada diri dia ataupun kepada kandungan dia. Kalau kandungan dia lain, dia ada double pay. Dia ada dua kali bayar, dua kali ganti. Ini untuk diri dia bahaya. Kalau bahaya untuk diri dia, maka dibuka ada satu bayaran aja. Qada je. Qada ada saja. Bimbang orang puasa, orang hamil ni tuan-tuan untuk berpuasa. Kenapa? Kerana takut nanti mudarat diri dia. Kadang-kadang dia pun ambil kesempatan juga. Tiba-tiba mengidam nak makan. Tak ada masa lain mengidam nak makan. Bulan Ramadan mengidam nak makan. Orang mengidam ni kalau minta mengelupur laki dia tu. Mengelupur laki dia tadi. Bang nak makan sup tapak kaki himau kata ni. Mana nak duit tadi. Nak kawin naik gunung kan. Bila naik gunung lah, usaha nak makan. Bukan saya nak makan bang, budak dan perut nak makan. Jadikan modal budak dan perut. Padahal tekak dia nak letak. Tak ada kena-mena pun. Kadang-kadang dia kata apa? Makan untuk dua orang. Banyak dia kau makan, banyak orang makan kat sekarang. Abang ni, saya makan untuk dua orang kata dia. Siapa? Tak ada bersangka ke pun. Tak ada lah. Untuk budak dan perut. Budak dan perut nak makan patin tempoyak. Mana budak tu nak makan patin tempoyak tu kan? Ini tak apalah, selesaikanlah. Itu cerita orang hamil. Maknanya dia diberi rukhsah, diberi keharusan. Tapi sebaliknya kalau dia menyusukan anak, bukan bapa, menyusukan anak, orang macam ni pula kena fidyah. Kes macam ni fidyah. Ini lain, nanti kejap lagi kita cerita. Seterusnya siapa lagi? Perempuan yang haid, nifas, wiladah, bukan istihadah. Haid, nifas, wiladah, bukan istihadah. Haid berapa hari? Ini pun kacau juga. Kita bukan orang ni, tak orang main. 14 hari, 15 malam ke? Itulah 15 malam 14 hari kan? 15 malam 14 hari. Itulah dia 15-14. Itu bilangan dia. Ini orang haid, perempuan yang haid. Sekurang-kurangnya sehari semalam haid. Maka dia tak boleh berpuasa. Bukan diharuskan, dia tak boleh. Lagi orang yang wiladah. Kenapa? Wiladah ni keluar darah semasa melahirkan anak. Darah yang keluar semasa melahirkan anak pun tidak dibolehkan ataupun mana diharuskan tak berpuasa. Lagi orang nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas daripada beranak. Biasanya 40 hari. Banyak-banyak 60 hari. Tak habis-habis lagi, sabar. Dah 40 hari ni, dia mungkin 50 hari. Dia tak habis lagi, banyak lagi ni, dia mungkin 60 hari. Lebih daripada tu, ada lain. Dah kira lain, dah cerita lain. Inilah orang-orang yang diberi keharusan untuk tidak berpuasa. Yang mana kalau tak puasa sekalipun, kena apa? Kena qada. Kena ganti. Kena qada, kena ganti. Ingatkan tak kena, mana boleh? Kena. Berapa hari? Bayar. Qada, ganti. Wajib. Niat dia pun sama macam niat Ramadan. Masa niat tu sama dengan Ramadan, bermula daripada waktu maghrib sampailah sehingga sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Daripada maghrib tadi kita dah boleh niat untuk puasa Ramadan, begitulah niat puasa qada. Tak boleh kalau niat asar, tak boleh, belum boleh lagi. Belum boleh lagi. Niat bermula daripada waktu maghrib sehinggalah
sebelum terbit matahari ataupun sebelum masuk waktu subuh. Ini nak niat qada, nak ganti. Nak niat qada, nak ganti puasa tadi. Dan apabila telah langkau tahun, skip 1 tahun Ramadan ni, terlepas sampai Ramadan tahun depan, maka orang-orang ini tadi bukan setakat dikenakan qada puasa, tetapi mereka juga dikenakan fidyah puasa. Ini fidyah puasa yang ramai orang lupa ataupun tak tahu ataupun buat-buat lupa. Fidyah puasa. Denda kerana meninggalkan puasa langkau daripada tahun. Langkau daripada tahun. Apakah denda dia? Denda dia adalah 1 cupak beras. Denda dia 1 cupak beras untuk setiap hari yang dia langkau, yang dia tinggal. Terlangkau tahun, maknanya 1 cupak beras hari. Berapa banyak cupak beras ni? Cupak beras ni 1/4 daripada gantang. 1/4 daripada gantang. Gantang ni pula ada perbezaan negeri-negeri kan. Gantang ni ada perbezaan negeri-negeri. Kita ni raja agama ikut perintah raja negeri. Jadi ada sedikitlah perbezaan. Untuk negeri Johor, kurang lebih 1 gantang adalah 2 kilo 700 gram. Kalau tak berubah lah, 2 kilo 700 gram untuk 1 gantang. Ditukar kepada nilai wang, maka jadilah RM10 ataupun RM7 tahun ini. RM10 ataupun RM7. Kenapa 10? Makan beras baik. Kenapa 7? Makan beras biasa-biasa je. Tapi kalau tuan-tuan, ibu akak makan beras super baik, itu yang kita kena bayar lebih. Kita kena jujur tuan-tuan. Memang kita boleh koyak resit RM10, tapi adakah kita rasa cukup? Makan beras apakah? Saya ustaz makan beras Kashmir atas bukit Monggol tepi Kayangan dan beras. Berapa sekilo? RM33. Sekilo RM33. Takkan nak koyak resit RM10? Patut-patutlah. Paling tak ada, koyaklah resit RM20. 2 keping. Lebih tak apa, kurang jangan. Lebih tak apa, kurang jangan. Jadi bila nak bayar fidyah, ikut harga beras yang kita makan. Nak bayar fidyah, ikut beras kita makan. Makan beras suku Monggol Pakistan, bayar beras patah. Lampau kau ni kan. Jangan ikut harga beras kita makan. Jadikan dia 1/4 daripada harga yang kita sebut tadi, 2 kilo 700. Susahlah kira 3 kilo. 2 kilo 300 susah kira 3 kilo. 3 kilo berapa? 3 kilo RM60. Contoh kata 3 kilo RM60. Cari 1/4 daripada RM60 tadi. Berapa cikgu buat? RM15. RM15. Baik ramai cikgu. RM15 satu hari. Itu kalau ikut harga beras kita makan. Tapi kalau kita nak ikut kiraan jabatan, kiraan Majlis Agama, RM10 bagi berapa? RM10 tadi bagi 4 je lah. RM10 bagi 4. Satu hari RM2.5. Senang kira kan, RM2.5. Senang kira lagi RM3. RM3 lebih sikit. Satu hari RM3. 10 hari RM30. Kenapa 10 hari? 10 hari RM30. 30 hari RM90. Kenapa 30 hari? Sebab beranak Ramadan. Pandai dia timing laki bini. Kita adjust itu kan. Kena pula tu. Anak pertama Ahmad Ramadan. Anak kedua Siti Ramadan. Nur Ramadan.
Ramadan saja, kena Ramadan. Maka 30 hari dia tak berpuasa, nifas, darah nifas tadi, kena qada dan kena fidyah kalau lepas tahun. Kena fidyah kalau dia lepas tahun. Jadi RM90 tadi. Okey. Nak bayar pula. Berapa tadi? 30. Satu hari RM3, 10 hari RM30 adalah RM40. Kalau langkau tahun, langkau tahun dulu. Langkau tahun ijma'. Okey, sebelum tu tertinggal. Bayar dalam bentuk beras mazhab Syafi'i. Nak bayar macam mana? Bayar dalam beras. Dalam mazhab kita, bayar dengan beras. Semua kita taklid dengan Hanafi sekarang. Fatwa taklid dengan Hanafi boleh dibayar dalam nilai ringgit, wang. Boleh dibayar dalam nilai wang. Kita taklid. Sebab banyak kes berlaku, beras tak habis pakai, beras tak habis makan, tak habis guna, sampai gepuk-gepuk, patah-patah, bubuk apa semua. Betul. Yang banyak sangat berlaku. Yang saya ingat, madrasah yang dekat tepi AMJ tu, sampai ustaz dia pandai masak. Dia buat nasi Arab, bagus. Dia buat nasi Arab berani, dia jual murah-murah. Dapat guna, dapat duit. Tapi menyusahkan orang lah. Menyusahkan budak-budak, menyusahkan pelajar. Tapi kalau bagi duit, dia senang. Macam-macam boleh dipelbagaikan duit tu tadi. Eloklah tuan-tuan, kita bagi duit lah. Sudah sekarang kita kan. Nak bagi pada siapa? Bagi pada Pak Imam lah. Untung Pak Imam. Nanti punya Pak Imam ambil pula. Senang hati. Dah dapat ada guru. Jangan. Tak ada. Kita pun tak ingin. Tak ada gambar. Duit tadi diberikan kepada asnaf fidyah. Diberikan kepada asnaf fidyah. Asnaf fidyah tak sama macam asnaf zakat. Asnaf fidyah hanya ada dua saja, iaitu fakir dengan miskin. Fakir dengan miskin. Miskin cukup pakai, fakir tak cukup pakai. Tak cukup duit, miskin cukup duit. Cukup aja, bukan cukup aja. Ni kan cakap di waktu berpegang, sensitif sekarang ni kan. Cukup pakai, miskin, tak cukup pakai, fakir. Macam mana nak kenal ustaz? Istihad sendiri. Boleh istihad sendiri. Tengok orang kampung kita, orang taman kita, orang tempat kerja kita, susah rasa akak ni. Suami dah meninggal, anak sekolah ramai lagi, kerja pun sendiri seorang saja, anak-anak seorang semua tak ada, semua masih bersekolah. Kerja pagi petang siang malam cari rezeki. Motor aja dia ada, rumah pun sewa. Banyak bantuan orang bagi kan, tapi pun masih sangat memerlukan lagi. Agak susah kan. Bagi dia. Jangan tengok akak ni nak cari akak yang 30 tahun ke bawah saja kan. Lapor pun lain macam tu kan. Jujur kan. Saya dah bayar sendiri. Kalau bayar sendiri, bagi-bagi. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum dik. Nah, ada apa ni? Apa ni? Tak apa, ambil je. Ambil je. Serah. Kenapa? Tak payah cakap, sebab niat dalam hati. Itu kita punya. Kita punya. Fidyah tu kita punya. Tak perlu lapas. Tak perlu lapas. Bagi dia. Niat. Terima kasih. Selalu orang dapat ni tak songel kan. Duit, okey, terima kasih, alhamdulillah. Kita dah niat nanti, ini duit fidyah aku, fidyah puasa aku. Tapi kalau wakil, yang diberi wakil tadi, kena cakap, ini duit fidyah, cikgu asli, dia tak puasa. Ini contoh. Tapi kalau orang lelaki bayar fidyah boleh ketuk kepala, apa hal kalau fidyah? Perempuan biasa lah fidyah. Lelaki ni pelik je kan. Tapi tak apa, mungkin inilah cerita dia. Mungkin zaman-zaman Pok Yaya kita dulu kan, zaman-zaman konstitusi dulu kan, kita tak, dan dia tu tak mustahil berlaku kan. Memang berlaku kan. Manusia, siapa yang tak masalah, tak berdosa kan.
Orang yang makam sebelah Rasulullah siapa? Sayyidina Umar. Kenapa? Musuh Nabi tu. Musuh Nabi. Tapi akhirnya ending dia berada di sebelah Nabi SAW. Sebab tu kita ni nak tengok kat mana? Tengok ending kita, bukan tengok pada permulaan kita. Celaka atau bertuah nasib tu yang kata bila roh kita ditiup dalam perut tu, kan malaikat telah tulis celaka atau bertuah tu. Celaka bertuah tu kat mana? Celaka bertuah tu masa ending. Masa mati tu dapat tak la ilaha illallah. Masa berlari tu orang tak tengok, berlari lompat ke, berlari mundur ke, berlari guling ke, datang kau lah. Tapi orang nak tengok dia masa garisan penamat. Siapa tiba dulu, siapa sampai dulu, itu orang nak tengok. Begitu juga kehidupan kita, ending kita yang dikatakan celaka atau binasa tu atau bertuah tu. Tengok dekat dia punya, dekat sakaratul maut dia tadi. Tapi kena dapatkan bahagia bertuah baik tadi kan? Kat mana? Dekat cara hidup, cara berlari pula. Kalau berlari ngisut, agak-agak sampai dulu tak? Memang tak ada harapan lah. Betul? Tengok cara hidup kita pula. Nak pastikan cara mati kita baik, kena pastikan cara kita hidup pun baik juga. Balik semula pada puasa kita. Bayar fidyah tadi kepada fakir dan miskin, bukan pada asnaf zakat. Asnaf zakat banyak, ada 8 pentadbiran 9, 10 asnaf zakat kan. Tak ada, dia tak terlibat. Dia 2 saja, iaitu pada fakir dan pada orang miskin. Itulah bayaran untuk fidyah puasa. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Okey, orang yang meninggalkan puasa dalam Ramadan, kebanyakannya yang kurang persiapan, kurang persediaan dalam bulan sebelum Ramadan. Akhir-akhir ni kita tengok lari kita punya arah tujuan. Betul lah kata Nabi SAW, Sya'ban tu bulan ghaflah. Sya'ban tu bulan ghaflah. Sepatutnya Rejab dah bersedia, Sya'ban lagi tambah persediaan. Tapi Nabi kata tak. Nabi kata Sya'ban ni yaghfilun nas. Manusia ramai yang ghaflah. Kata orang Penang, ghaflah. Hang ghaflah lah. Apa benda ghaflah tu? Cuai, lalai, leka, lupa. Cuma logat lain lah. Kalau logat Penang, ghaflah. Sebenarnya cakap Arab, ghaflah. Cuai, lalai, leka. Bila tiba bulan Sya'ban, Syahrul baina Rejab wa Ramadan, Sya'ban tadi tengah-tengah, dia cuai, leka, lupa. Antara cuai, leka, lupa, kita nak ambil kat cuai. Dalam bulan Sya'ban akhir-akhir ini, tuan-tuan, orang banyak buat kerja kahwin. Bahasa orang Melayu kerja kahwin. Orang Melayu cakap kerja kahwin. Kahwin, nikah bulan Sya'ban, tuan-tuan. Boleh. Jalan lantaklah, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan tahulah, lagi 3 hari masuk Ramadan. Wah, 3 hari. Minggu depan nak masuk Ramadan, minggu ni kau kahwin, nikah pula. Kenapa tak boleh? Boleh, marah dia. Orang, besar mata dia kan. Aku nak kahwin kau mana? Jangan halang percintaan kami. Ampun. Taklah cinta kau, cuma nak beritahu kan. Nak beritahu minggu depan Ramadan. Apa hal dengan Ramadan? Yang faham-faham lah kan? Yang tahu-tahu lah. Apa dia tuan? Syahrani mutatabi'aini. Apa nama dia? Kafarah puasa. 2 bulan berturut-turut. Kenapa kena kafarah? Kerana persetubuhan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, pengantin lama pun terkucing, betul tak?
Kan? Bulan Ramadan masa tu lah dia berkembar 24 jam dalam rumah. Faham pula bini aku ni. Cobaan, ujian. Tuan-tuan, ini yang dah kahwin tak pun, yang belum kahwin ni bawa tidur. Bawa tak ada, bawa tidur sekarang ni kan. 2 bulan tuan-tuan. Puasa berturut-turut. Tiba-tiba hari kedua, hari yang ke-59 terlupa. Patah balik. Ini nama kafarah puasa. Nak cerita, nak ingatkan, selain daripada fidyah puasa, kita ada kafarah puasa. Memang ada jalan keluar, tapi kalau boleh elakkan bahaya. Kita kena hati-hati dalam Ramadan ni. Tujuan Allah mendatangkan Ramadan ni kepada hamba-Nya, umat Muhammad khususnya, kerana apa? Nak mendidik nafsu kita. Nak mendidik nafsu kita. Kita ni special tuan-tuan. Special. Dalam banyak-banyak makhluk Allah cipta, manusia paling special. Akal dia bagi, nafsu pun dia bagi. Binatang dia bagi nafsu, tak bagi akal. Sebab tu tengah-tengah jalan dia kahwin. Tengah jalan raya dia kahwin. La ilaha illallah. Lampu merah sempat kahwin. Sebab tu kalau orang ada buat maksiat dalam kereta, sama dengan binatang. Sama je dengan binatang. Nak cakap lah tuan-tuan. Sebab dia tak ada balu lagi, macam tak ada otak. Sama dengan binatang. Nafsu hanya Allah bagi pada binatang. Akal tak ada. Akal Allah bagi pada malaikat, tapi nafsu tak ada. Sebab tu malaikat super baik. Bukan baik, super baik. Tak pernah melawan perintah Allah, tak pernah ingkar perintah Allah. Manusia pula kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Sebab apa? Dia ada dua-dua. Akal dia ada, nafsu dia ada. Jadi nak masuk syurga, Nabi kata Allah memagarkan syurga itu dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Nak masuk syurga, tapi syurga ni pagar. Pagar dia apa? Pagar dia dengan perkara-perkara yang nafsu suka. Syahwat, dosa, ini semua benda seronok. Tapi neraka dengan benda-benda yang nafsu benci. Terbalik, nak dengan nafsu benci dekat neraka, dan dekat syurga. Dia dah pening tu. Jadi tuan-tuan, cara macam mana nak masuk? Kena jaga nafsu, kawal nafsu. Bukan bunuh nafsu. Jangan bunuh, jangan buang nafsu. Kita perlu kepada nafsu, tapi kena didik dia. Nafsu ni kena didik, kena sekolahkan dia. Dan antara cara nak sekolahkan nafsu tadi, sudah orang pasti dengan puasa kita. Puasa lah cara nak mendidik nafsu kita. Jangan buang nafsu. Kenapa? Nafsu tu kita nak buang macam mana? Musuh manusia ni, yang paling popular musuh manusia ni, dunia, wanita, harta, syaitan, nafsu. Nafsu, syaitan, dua benda ni. Nafsu dengan syaitan, ini musuh yang paling hebat untuk manusia. Syaitan hebat macam mana pun, tanduk bercabang ke, tanduk 3 ke, mata 7 ke, tinggi macam galah ke apa ke, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lagi cabut. Kita azan, kata Nabi, terkencet-kencet, terberak-berak dia, betul? Baca ayat Quran, habis dia terbakar. Tu syaitan, tu iblis. Nafsu, kita baca habis satu Quran pun, dia tak di mana-mana. Ada kat sini. Nak di mana? Diri kita. Nak pergi mana? Nafsu tu diri kita. Jadi musuh kita adalah diri kita. Diri yang tak dididik, nafsu yang tak diajar, menjadi musuh kepada kita. Sebab tu nafsu ni, kata ulama, musuh, tapi musuh yang kita sayang. Musuh memang musuh, tapi musuh yang kita sayang. Macam mana sayang tak Ustaz? Ialah ikut cakap dia. Ikut cakap nafsu. Bang, malam nak masak, jom kita pergi bazar. Pusing bazar 7 kali. Ambil sunat kata dia.
7 kali tuan-tuan. Penuh kiri kanan tangan dia, penuh kiri kanan tangan laki. Rupanya dalam bonek dah penuh dulu. La ilaha illallah. Kenapa? Kerana nafsu. Semuanya kerana nafsu. Inilah yang berlaku. Tiap-tiap tahun balik-balik kita berpesta juadah. Balik-balik kita berpesta juadah bila tiba bulan Ramadan. Betul tak? Kita peksa hari kita, renung hari kita. Tiap-tiap Ramadan kita pesta juadah, bukan pesta ibadah. Sedangkan Nabi suruh kita berpesta ibadah tiap-tiap kali Ramadan. Tiba Ramadan ini bulan pesta ibadah. Tapi kita tiap-tiap kali tiba Ramadan kita pesta juadah. Yeay, kata dia. Seronok dia. Kenapa? Sebab ada bazar Ramadan. Apakah perbezaan Ramadan dengan bulan-bulan lain? Dia tak nampak tarawih, dia tak nampak puasa. Dia nampak apa? Bazar Ramadan. Bulan lain mana ada bazar Ramadan? Bulan Ramadan saja ada bazar Ramadan. Murtabak bersepah kata dia. Tak payah pergi Tanjung Megas nak beli murtabak. Dekat tangkap ni dia 20 murtabak. Bila mana? Bila tiba bulan Ramadan. Ini yang kita gagal tiap-tiap tahun. Kita buat Ramadan tu pesta juadah, bukan pesta ibadah. Kenapa jadi macam ni? Macam kita cakap tadi, tak cukup persediaan, tak cukup persiapan. Bila tak cukup persiapan, tak cukup persediaan, boleh tak berjaya, tipis harapan nak berjaya, tipis peluang nak berjaya untuk sampai untuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Dah tuan-tuan. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak renungkan dalam diri kita. Awal-awal Ramadan, adakah hari-hari yang sebelum Ramadan kita ni dah cukup persiapan persediaan? Cukup tak persiapan dan persediaan? Bukan persiapan nak buka, bukan persediaan nak bersahur, bukan. Habis apa dia? Persiapan dan persediaan nak beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, kita renung diri kita. Kita ni pada awal-awal Ramadan sempat sangat lagi kita nak betulkan. Katalah persiapan macam tak cukup, tak lengkap, tak apa. Usahakan dulu, kentalkan semangat, kuatkan semangat kita supaya kita dapat mencapai target sebenar Ramadan. Ni malam tadi semayang tarawih. Mana ada tarawih bulan lain? Tak ada. Semayanglah tarawih. Jangan konten tarawih. Buat apa? Senarai kehadiran. Register. Aku datang panggil, Pak Imam panggil. Ada. Tak ada. Kenapa? Surat. Buat tuan-tuan. Tanya tu gitu kan. Hari-hari pertama ni janganlah buat 8 rakaat. Kalau start pun tuan-tuan dah 8 rakaat, maknanya tipis harapan nak tidur hujung. Betul? Start ni kena cantik. Paling tak ada seminggu kena 20. Betul? Seminggu ni straight 20. Lepas tu bila straight 20 seminggu ni, minggu kedua alang-alang dah 20 seminggu, tambah lagi seminggu. Betul? Dah 2 minggu, sayang. Dah 2 minggu aku 20. Buat dah seminggu lagi. Minggu akhir dah tiba minggu Lailatul Qadar. Kalau tak buat lagi rugi. Penuhlah kita sebulan dengan 20 rakaat. Kunci pintu pagar tu kunci. Pasal apa? Ramadan biasa kalau awal ni buka ni, macam semalam Jumaat kan, malam tadi buka kan. Dia tak kunci pintu ni, tak boleh bang, kunci tu pagar 20 pun buka, tuan-tuan. Ambil peluang ni tuan-tuan, kita semayang tarawih. Nak ingatkan, semalam saya beritahu kat jemaah saya, nak tarawih, syarat nak tarawih adalah selepas semayang fardu isya. Saya tengok reaksi orang macam ramai yang macam baru tahu. Kita orang macam baru tahu ni kan ada lupa kan. Nak tarawih adalah semayang syarat ni selepas fardu isya.
Jangan datang surau konon-konon dah lambat, orang dah sembahyang tarawih. Tak apa, sembahyang tarawih dulu. Nanti kan aku sembahyang isyak habis tarawih. Jangan buat kerja. Sembahyang isyak dulu, baru masuk sembahyang tarawih. Ni. Yang lain tak adalah. Itu kaifiat solat tarawih sama je. Balik-balik macam itulah. Niat dia 2 rakaat. Jangan tuan-tuan buat sembahyang tarawih 20 rakaat sekali lagu 1 salam. 20 rakaat 2 rakaat 1 salam. Kalau sembahyang lain boleh. Contoh kejap lagi nak sembahyang apa? Sembahyang duha kan. Sembahyang duha boleh buat 4 rakaat 1 salam. Bangun aja. Habis 4 rakaat kan, habis salam. Itu tak apa. Tarawih jangan. Tarawih jangan. Tarawih 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Imam tempatan, imam import. Tempatan. Wah, gila imam import. Kan? Siap imam ramai. Tak ada. Tak apa, tak kisahlah. Ada pilihan, yang penting kita tarawih. Tak ada tarawih dalam bulan lain. Tak ada tarawih dalam bulan lain. Hanya tarawih adalah bulan Ramadan. Mesti dalam bulan Ramadan. Mesti lepas waktu isyak. Tak ada, penat lah lepas isyak buat lepas zuhur. Tak boleh. Penat lah dan nak raya ni, sibuk. Minggu akhir Ramadan, tarawih kita tangguhkan kepada 10 Syawal nanti. Sebab apa? Pak Imam nak balik kampung. Asal kejap lagi kan Syed Kadir datang nanti yang dia Nusrah je kan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah cukuplah sekadar ni perkongsian kita pada pagi ni. Pada hari ini kita nak tengok-tengok takut ada benda yang kita terlupa. Tentang qada puasa, tentang fidyah puasa. Ganda, barangkali ganda saya terlupa. Ganda fidyah saya terlupa sebentar ni sebenarnya. Ganda fidyah kalau langkau tahun. Tahun pertama 1 cupak, langkau lagi setahun 2 cupak. Langkau 10 tahun 10 cupak. 10 cupak. Lupa lah ustaz, agak kena fidyah, akak tak tahu kata dia. Akak dah qada lah, dah qada. Bagus, tapi fidyah tak bayar. Kena bayar fidyah. Berapa tahun? Dah 10 tahun. Kalau mampu ganda 10. Yang ni pun ada khilaf. Ada kaul, ada kil. Ijma' kaul kata ganda. Kil tak ijma', tapi ada pendapat ulama kata tak perlu ganda. Jadi kita ada rukhsah, kita ada nikmat kat situ. Kita nak pilih yang mana. Jadi kalau mampu, senang cakap, mampu bayar ganda. Sebab siapa yang lebih amal, lebihlah pahala. Betul? Lebih amal, lebihlah pahala dia. Mampu bayar ganda, bayar ganda. Jangan cakap tak mampu. Tuan-tuan, kita boleh tipu orang. Kita boleh tipu Pak Imam. Kita boleh tipu majlis agama. Tapi kita tak boleh tipu diri kita. Betul? Kita tak boleh tipu Allah SWT. Kita tahu diri kita ni mampu ke tak mampu sebenarnya. Pakai minyak Ron 97. Buat malu boleh. Bayar fidyah tak ganti. Betul? 97 sekarang mahal. Berapa ringgit selisih jauh kan? Dengan 95. Bayarlah ganda. Sebab lebih ganda, lebih pahala. Jangan bimbang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak apa, mak biasa. Lupa tu benda biasa. Ada macam ni. Cuma ni bukan imam lah, ni tips lah. Untuk surah tu senang nak ingat. Faman ya'mal misqala, saya pun pernah faham. Sebab apa? Saya terletak ihfa'. Bila letak ihfa', dia akan kelang kabut. Syakul khair. Letak ihfa', dia urut khaw. Dia khaw di sana, mesti jadi khair dan jarah. Sebab tak faham kan? Tak ada. Saya pun sama dengan saya lagi tu, orang pukul Allah tu. Pukul Allah tak binas. Tengah macam mana Allah nak tarik kan? Ada satu pagi tu lagi pula. Satu pagi Jumaat, saat tambah sampai masjid, tabung masjid pecah. Tabung mesti pecah. Cerita semayang.
Semayang alif lam mim nak jadi alif lam mim. Sajadah tak masuk. Zalika tak lupa. Tanzilul kitab pun tak lupa. Lalas baru hal je. Tak jadi. Ini katakan ayat Quran tak boleh. Kita tak boleh sombong kan. Tak boleh kata hilang apa lah. Makan lawan, cekik lawan kan. Api pula Allah lupa, jangan. Allah nak uji kita nanti kan. Kita tak tahu nasib kita, betul? Ini rezeki masing-masing. Dah lah tuan-tuan, cakap-cakap kan. Kau boleh makan boleh. Selalu lontong ayam bagi tak boleh lontong ayam lah. Sama lah. Lontong ayam, tunggulah waktu buka nanti. Ini hebat puasa, yang halal pun jadi haram. Allah nak ajar kita, yang halal pun jadi haram. Bila? Masa kita puasa. Jadi kemenangan dia bila lepas puasa nanti. Yang haram kita dah tak ingat dah. Sebab kita dah berlatih. Yang halal pun aku haramkan. Pada masa puasa, apa lagi benda haram, aku langsung tak akan sentuh. Itu cerita yang kita akan bawa pada episod akan datang nanti. Bagaimana fadilat puasa, kebaikan puasa yang kita akan bincangkan pada cerita akan datang nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah husnul khatimah. Barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.